Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga baginda. Pada petang ini kita dapat meneruskan siri Kalam Mufid. Sebelum itu yang berusaha Profesor Madya Dr. Abdul Manan bin Ismail, pengarah PPT, semua rakan-rakan pensyarah di PPT dan rakan-rakan pensyarah yang lain di USIM, yang dimuliakan penceramah kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Rusdan Muhammad Jailani, merupakan pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM, merupakan juga mantan TNC Hepas USIM. Saya kira antara pensyarah senior yang lama lah di USIM dan berpengalaman, juga banyak juga menulis berkenaan dengan integrasi ilmu akli dan nakli sesuai dengan tema bagi program Kalam Mufid, iaitu perbincangan berkenaan dengan integrasi ilmu akli dan nakli di USIM terutamanya. Untuk pengetahuan semua dan juga penceramah kita, Kalam Mufid telah masuk kepada siri yang ke-9, dia bermula pada tahun lepas lagi. Jadi penceramah kita terdiri daripada pensyarah USIM dan juga penceramah luar. Jadi pada hari ini kita berasa bertuah kerana dapat bersama dengan Profesor Madya Dr. Rusdan untuk berkongsi berkenaan tajuk yang telah dipilih, iaitu peranan institusi pendidikan tinggi Islam dalam memertabatkan agenda integrasi ilmu. Jadi saya pun tak nak melengahkan masa lagi. Dengan itu saya menjemput yang berbahagia Profesor Madya Doktor untuk meneruskan sesi Kalam Mufid. Terima kasih. Silakan Doktor. Terima kasih Dr. Kamarul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Sallallahu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah an-nabi al-ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Berusaha sahabat saya bersama dia Dr. Abdul Manan selaku pengarah Pusat Pinterest, khususnya rakan pensyarah yang saya kira sebahagian besarnya daripada Pusat Pinterest dan mungkin ada juga daripada fakulti yang turut serta hadir pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya, dan saya juga terlebih dahulu ingin mohon ampun dan maaf atas kelewatan muncul di sesi inilah kerana masalah teknikal yang saya sebut tadi. Biasanya kalau guna Zoom ni akan ada sedikit problem kepada saya, khususnya mungkin laptop saya yang tak begitu canggih. Baik, tajuk ini adalah tajuk yang biasa kita dengar dan banyak juga buku telah ditulis ataupun banyak juga kita katakan penulisan yang telah diolah, yang telah dinakalkan oleh rakan pensyarah kita dalam pelbagai sesi lah, sesi di dalam jurnal, dalam konferens dan sebagainya. Saya sendiri setakat ini saya dah menulis 3 artikel lah yang berkaitan dengan integration. Ada yang saya seorang dan ada juga dengan rakan-rakan yang lain yang publish di jurnal Abkari dan juga satu jurnal luar lah. Dan insyaAllah ada jugalah yang akan datang chapter e-book yang saya akan terbitkan dalam masa terdekat. Dalam konteks tajuk ini, saya cuba nak bawa tentang perempuan melihat kenapa kita perlu integrasi. Okay. Tajuknya adalah peranan Pusat Pendidikan Tinggi Islam dalam memartabatkan agenda integrasi ilmu. Dan saya nak cuba tuan-tuan melihat tentang bagaimana kita nak memulakan pembicaraan ini
dengan kita cuba bawa idea why, okay? Why? Maksudnya mengapa kita nak integrasi. Dan of course nanti kita akan ada sedikit perbincangan tentang isu dan juga cabaran dalam integrasi. Dan ketiga adalah peranan universiti ataupun institusi pendidikan tinggi, pendidikan tinggi dalam konteks integrasi ini. Dan saya juga difahamkan esok saya tak silap Dr. Kamarul Azmi ada satu siri seminar yang dibuat di UIA tentang integrasi of knowledge. Betul tak esok yang mengumpulkan kaki tangan atau pensyarah daripada pelbagai dalam negara lah, dan ianya adalah bersifat berskala besar. Dan apa yang menariknya kalau kita lihat dalam konteks UIA, mereka menggunakan term iaitu IOK. IOK itu ialah Integration of Knowledge. Okay. Tuan-tuan boleh tengok dalam FKP punya WhatsApp group. Saya rasa saya ada nampak tadi. Dia ada, tajuk dia adalah International Conference tu kan? Betul. International Conference on the Integration of Knowledge in Higher Education, ICIOK 2022. Esok dan lusa. Kalau ada kesempatan bolehlah join. Dia ada jemput penceramah daripada dalam negara. Ini adalah nama-nama besar lah yang dijemput di kalangan mereka yang pernah terlibat dan juga pernah menulis tentang IOK ni. Okey, kalau kita nak bertanya tentang kenapa integrasi, why we want to do integration, basically seperti yang kita maklum, kita masih lagi berhadapan dengan cabaran-cabaran semasa yang ianya telah pun ada dalam lingkaran kehidupan akademik kita sejak bila sejak kita dalam konteks akademik ini dah mungkin for the past 50 years lah ataupun lebih awal lagi. Cabaran yang kita selalu sebut iaitu yang pertama adalah cabaran sekularisme. Cabaran sekularisme yang telah pun memasuki ataupun yang telah pun meracuni pemikiran ahli akademik di pelbagai peringkat dalam negara, dalam pelbagai sudut. Ianya telah menyebabkan kefahaman tulen ilmu Islam itu telah tercabar dengan pembawaan yang dibawa oleh pemikiran sekularisme, iaitu umumnya kita maklum pemisahan dalam konteks agama dan kehidupan manusia. Tetapi yang lebih membahaya lagi adalah sebenarnya ia telah mencabut roh tauhid daripada perbincangan ilmu ataupun daripada perbincangan sains. Dalam kata lain, perbincangan ilmu dan sains itu sudah tidak perlu lagi dikaitkan dengan metafizik Islam ataupun kefahaman tauhid yang sepatutnya menjadi landasan kepada perbincangan ilmu, sama ada ilmu-ilmu yang bersifat ilmu yang revealed knowledge ataupun ilmu yang datang daripada human based knowledge ataupun rational based knowledge. Yang kedua, kenapa kita perlukan kepada integrasi? Okay. Ianya adalah kerana kita berhadapan dengan dualisme. Okay. Dualisme ini adalah suatu bagi aktiviti ataupun pemikiran yang meletakkan bagaimana sistem pendidikan itu akan membawa kepada dua aliran besarlah, iaitu aliran agama dan juga aliran sains. Dan ianya jarang untuk dipertemukan ataupun tidak wajar dipertemukan bagi mereka yang menjulang idea dualisme ini. Di sini apa yang menariknya adalah di peringkat universiti di USIM ini kita maklumkan ini, iaitu kita menolak dualisme, kita menolak sekularisme. Walaupun dalam amalan akademik kita benda itu mungkin tidak mineral lagi. Maksud saya, walaupun kita kata kita menolak dualisme ataupun sekularisme, tetapi tindakan tata kerja kita
dalam kita melaksanakan usaha-usaha pendidikan ataupun usaha-usaha penulisan ilmiah akademik, ianya masih bersifat kita kata nampak akan dualisme itu, iaitu kalau orang sains mungkin dia akan fokus dalam konteks sainsnya sahaja, manakala orang agama akan fokus pada konteks agamanya sahaja. Itu dalam keadaan kita di USIM, walaupun kita aware tentang masalah dualisme ataupun sekularisme. Yang ketiga, kenapa kita menyatakan kita perlu melaksanakan ataupun membuat projek ataupun agenda integrasi ini adalah untuk kita menyediakan kita kata suatu misi bagi berhadapan dengan cabaran IR 4.0. Tuan-tuan maklum, IR 4.0 itu adalah satu agenda baru jugalah, suatu teknologi yang sebenarnya ianya sebanyak telah mempengaruhi kehidupan kita. Tidak adalah orang dalam konteks kita sekarang ini terkeluar ataupun terpinggir daripada terkena dengan teknologi yang bersifat digital, yang bersifat artificial, yang bersifat internet based, dan seumpamanya. Dan cabaran IR 4.0 ni dia sebenarnya telah memberi banyak kekeliruan dalam kita menentukan nilai diri kita, kerana kita berhadapan dengan realiti yang sebenarnya bukanlah realiti ataupun hakikat yang sebenar, tetapi ianya telah dianggap sebagai realiti ataupun hakikat, dan ia telah mempengaruhi kedudukan tindakan kita, pemikiran kita, nilai kita. Bahkan dia juga kadang-kadang telah mengelirukan kita tentang kefahaman ilmu yang sebenar bila kita tidak aware tentang perbezaan antara teknologi dan ilmu yang ada melalui teknologi yang ada tersebut. Okey. Jadi itu saya simpulkan sebagai 3 sebab utamalah kenapa kita perlukan kepada agenda integrasi dalam konteks institusi pendidikan tinggi Islam. Dan kenapa kita kata institusi pendidikan tinggi Islam? Kita meletakkan bahawasanya dalam isu ini mungkin institusi pendidikan yang biasa mereka mungkin tidak ada peluang yang besar, tidak ada peluang yang banyak, kerana mungkin hala tuju falsafah mereka dan juga mungkin misi mereka tidak selari dalam konteks apa yang kita bincangkan. Kerana kita maklum sebahagian besar universiti yang bukan berasaskan kepada Islam, dia akan mengarah kepada bagaimana dia akan mampu bersaing dalam konteks yang lain. Contohnya dalam konteks penghasilan research yang langsung tidak ada elemen-elemen integrasi. Dia mungkin tidak aware tentang bahayanya dualisme, sekularisme, dan juga bahayanya pengaruh dan impak negatif IR 4.0 kepada ahli akademik maupun kepada pelajar. Dan mereka juga mungkin lebih tertumpu kepada profit making business dalam akademik, dan juga mereka akan terpaksa memenuhi hajat industri yang selalu meminta atau request kepada mereka untuk menyediakan sistem pendidikan yang so-called up to date, yang tidak ada langsung perbincangan tentang value based, religious based dan seumpamanya. Jadi kalau kita nak melihat keadaan ini, kita tak boleh bergantung kepada institusi pendidikan tinggi biasa ataupun sebagai universiti swasta yang memang sukar untuk ada kesempatan dan ruang seperti kita ada. Baik, bila kita bercakap tentang integrasi ini juga, sebenarnya satu perkara yang menjadi cabaran kita adalah memahami maksud integrasi itu. Maksudnya itu macam mana, dan konsepnya macam mana.
dan juga aplikasinya, metodnya macam mana. Okay, tuan-tuan sekalian, sebenarnya dalam konteks ini kita tidaklah terikat dengan satu atau dua definisi sahaja. Sebabnya dia tidak ada satu takrifan, satu konsep yang akan fit pada semua orang, okay, ataupun pada semua keadaan. Mungkin kalau kita lihat dalam konteks UIA, mereka ada cari integrasi mereka sendiri yang biasanya akan dikaitkan dengan Islamisasi ataupun Islamization of knowledge. Kemudian dibincang selepas itu adalah integration. Kalau zaman-zaman dulu, masa saya di UIA dulu, tak dengarlah term integration. So mereka selalu menggunakan term Islamization. Okay? Kemudian ada juga term yang lain selepas itu yang mereka telah keluarkan atau mereka telah bincangkan. Tapi lately ini mereka juga telah menerima idea integration. I mean, of course dulu mereka telah menerima. Cuma dari segi branded tu mereka tak tonjolkan integration, mereka menunjukkan Islamization. Cuma yang terbaru ni lah yang saya nampak bila ada promosi tentang seminar yang mereka akan buat esok, saya pun agak terkejut mereka menggunakan term IOK, iaitu Integration of Knowledge. Dulu mereka guna juga IOK, tapi Islamization of Knowledge. Ya. Cuma di time Ken Tan Sri Zul, memang saya maklum tentang pendirian dia, iaitu dia lebih senang menggunakan term integration instead of Islamization. Of course, dia ada dia punya point tersendirilah kenapa dia merasa lebih selesa penggunaan term integration. Jadi, saya tak akan bincang di sini tentang apakah takrifan ataupun konsep integrasi. Dia kena ada perbincangan yang lebih khusus dalam hal ini. Saya ada sentuh dalam penulisan saya. Sebenarnya saya ada slide tapi saya tak boleh nak tunjuk pada tuan-tuan slide itu kerana saya tak jumpa kat mana saya save dia. Cuma yang saya nak pergi pada bahagian kedua adalah tentang isu dan cabaran. Okay? Isu dan cabaran dalam kita ingin melaksanakan integration ni. Yang pertama sekali adalah bila kita berada dalam satu situasi dan kondisi tidak memahami Islamic worldview yang jelas. Okay? Tidak memahami pandangan nilai ataupun pandangan prinsip-prinsip Islam yang jelas. Dan kita berusaha untuk membuat integrasi. Tuan sekalian, kita maklum sebahagian besar kalangan kita mungkin tidak mempunyai background agama ataupun mereka mungkin tidak ada kesempatan untuk mendalami ilmu agama dengan lebih baik atau lebih mendalam dalam keadaan semasa. Of course, mereka akan usahakan pada masa akan datang. Dan apa yang menjadi masalahnya adalah sekiranya seseorang itu sama ada di ahli akademik ke, ahli pentadbir ke, ataupun mereka yang terlibat secara research ataupun aplikasi dan konteks amalan sebagainya, tidak memahami Islamic worldview yang sebenar, dia akan membawa kepada kefahaman perbincangan integrasi itu bersifat secara bagi saya termnya adalah secara tidak tepat lah ya. Secara mungkin dalam term dia adalah secara superficial. Okay? Ataupun secara dia akan mungkin lebih mengelirukan lagi masyarakat ataupun pembaca atau audiens yang cuba untuk memahami integrasi ilmu ini. Okay, now, apakah dia itu Islamic worldview? Okay, ataupun pandangan nilai ataupun pandangan prinsip agama Islam. Tuan-tuan sekalian, bila kita nak memahami Islam ini agama yang luas. Okay, kita maklum perbincangan ini sangat luas. Sebab ini kita kata kita ada fakulti syariah, kita ada fakulti dakwah, fakulti Quran Sunnah. Banyaklah perbincangan itu. Ilmunya banyak. Kita ada ratusan subjek dalam konteks pengajian-pengajian yang ada di 3 fakulti ini. Akan campur dengan ekonomi lagi lah. Islam sebagainya. Pelbagai Islam, Quran Islam sebagainya. Apa yang kita nak faham di sini adalah kita tak perlulah nak faham kesemua sekali perbincangan yang ada di semua fakulti Islam tersebut. Memang kita tak sempatlah hidup mati semula pun kita sempat lagi sebab luasnya ilmu Islam ini. Saya pun walaupun lebih kepada dalam konteks pemikiran Islam, saya tak sempat nak mendalami dengan detail perbincangan
fake jenayat, okay, fake miras, fake muamalat dan sebagainya. Cuma yang kita nak tentang faham adalah memahami Islamic worldview ni adalah memahami beberapa prinsip-prinsip utama. Yang pertamanya adalah memahami prinsip tauhid itu. Ya. Tauhid itu adalah the most fundamental principle yang ada dalam agama yang harus ataupun yang mesti difahami dengan sangat-sangat baik. Dan kefahaman tauhid itu akan diaplikasikan, akan digunakan dalam kita memahami ilmu yang ada. Sama ada ilmu itu ilmu yang bersifat ilmu yang bersumberkan kepada ilmu nakli, iaitu ilmu wahyu, ataupun ilmu akli, iaitu ilmu-ilmu yang berasas daripada sumber pemikiran manusia. Okey. Dalam konteks inilah peranan kita, peranan industri ataupun peranan akademik, peranan para pendidik ini adalah tak kiralah apakah background kita kena usaha untuk memahami bagaimana tauhid itu boleh digunakan bukan sekadar dalam konteks akidah, dalam konteks belief, dalam konteks keimanan, tetapi ia juga akan boleh digunakan dalam konteks kognitif, dalam konteks perbincangan ilmu, dan bagaimana tauhid itu akan menjadi teras atau menjadi penghubung atau menjadi punca kepada perbincangan ilmu yang lain yang ada dalam konteks pelbagai disiplin ilmu yang ada di setiap fakulti kita. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya yang penting masalah pada kita adalah kita melihat tauhid itu sekadar dalam konteks keimanan. Dalam konteks la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita kata tiada Tuhan melainkan Allah dan yang itulah Rasulullah. Okey. Tetapi kita tak pergi beyond that. Kita tak memahami bagaimana tauhid itu sebenarnya akan memancarkan konsep bagaimana Allah menjadi sumber ilmu. Allah yang bersifat Al-Alim, yang mengetahui itu, memberikan ilmu ataupun sumber ilmu yang akan membawa hubungan ilmu yang datang dari sumber Tuhan itu terpancar pada yang akan pergi pada sumber yang lainnya ataupun pada disiplin ilmu yang lainnya. Okey. Ini yang pertama yang kita kena faham, dan ini masalah utama kita. Bila kita gagal memahami tauhid dalam konteks ia menjadi teras kepada worldview kita, teras kepada prinsip ru'yatul ru'yatul selupa term iaitu suatu asas kepada prinsip keagamaan kita. Okey ya. Yang kedua, apabila kita gagal memahami prinsip worldview yang kedua iaitu prinsip ilmu menurut Islam. Okey. Falsafah ilmu menurut Islam ataupun prinsip ilmu menurut Islam. Dalam konteks ini sebenarnya kita melihat bagaimana kita mendefinisikan ilmu, kita menentukan hierarki ilmu, kita menentukan sumber-sumber ilmu, dan kita menentukan juga kategori ilmu. Ini yang kadang-kadang kita confuse dan kita keliru. Dan bila kita confuse dan keliru tentang aspek epistemologi ilmu menurut Islam ini, kita akan terbawa-bawa dalam kita memahami ilmu akli dan nakli. Dan memang agak salah lah, memang salah kalau kita memahami seolah-olah ilmu yang ada itu hanya dikategorikan hanya dua saja, ilmu akli dan nakli. Ya, ini satu contoh kebincangan yang berlaku di USIM ni. Kita selalu sebut integrasi ilmu nakli dan akli, tapi kita tak faham sebenarnya dalam konteks nakli dan akli ni sebenarnya ianya hanya kategori perbahasan tentang sumber ilmu saja, tentang sumber ilmu. Bukan bermaksud ilmu nakli dan akli ini adalah dua kumpulan ilmu yang bertentangan.
Dan dia bukan bermaksud ilmu kita hanya boleh betul-betul berpegang pada ilmu nakli saja dan tak berpegang pada ilmu akli, ataupun ada orang juga berpandangan bahawasanya ilmu akli tadi, ilmu yang berdasarkan akal tadi, kita tak menggunakan metod akal tadi dalam memahami ilmu nakli, iaitu ilmu yang berdasarkan pada Quran, Sunnah, perbincangan ulama-ulama tentang ilmu fiqh, ilmu tasawuf, Quran, ilmu akidah, ilmu kalam dan sebagainya. Sebenarnya ini yang menjadi masalah kepada kita bila kita membuat dikotomi. Dikotomi seolah-olah ilmu ini adalah seolah-olah kita kata ilmu yang reveal ini ilmu Islami, ilmu yang akli ini non Islami. Ini juga masalah. Kita mengadakan mereka ni dua kategori yang Islami ataupun syar'i dan ghair syar'i. Sedangkan kedua-duanya adalah sebenarnya berada dalam lingkungan ianya akan saling boleh digunakan, boleh dirujuk, boleh diaplikasikan sekiranya kita memahami konsep ilmu ataupun konsep epistemologi ilmu dengan yang benar. Ini yang aspek kedua dalam konteks worldview. Dan di sinilah bagi saya peranan universiti adalah untuk kita cuba menjelaskan balik, okey, peranan kedudukan ilmu ini bukan sekadar terikat kepada dua sumber ini, tapi ianya boleh dikategorikan dengan pelbagai kategori yang lain. Okay, contohnya kategori ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, okay, ilmu amali dan juga ilmu teori, dan juga ilmu yang bersifat syar'i dan ghair syar'i dan seumpamanya. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh kategorikan. Cuma di usia ni kita telah meletakkan visi integrasi ilmu nakli, kita anggap itu saja yang ada. Jadi itu yang kedua. Yang of course kita ada banyak lagi lah perbincangan tentang Islamic worldview. Cuma yang poin saya yang saya nakitkan adalah antara cabaran kita adalah bila kita meletakkan, apabila kita gagal memiliki kefahaman yang sebenar tentang Islamic worldview. Itu yang pertama. Yang kedua, cabaran dan juga masalah kita adalah bila kita gagal memahami konteks yang sebenar, memahami konteks ini, maksudnya konteks yang ada dalam Quran dan hadis, okey, untuk kita nak jalinkan atau hubungkan dengan Al-Quran. Untuk kita nak jalankan dan hubungkan dengan perbincangan ilmu-ilmu yang bersifat nakli, bersifat akli, bersifat human based ataupun science based ataupun social based. Contoh gini, kita bincang tentang ilmu pendidikan, okey, dan kita nak tunjulkan elemen integrasi. Kemudian kita kata kita ambillah mana-mana Quran yang boleh dipetik, kemudian kita akan hubungkan dia dengan perbincangan pendidikan. Terus sekalian, bila kita main petik saja Al-Quran tadi, ianya akan boleh membawa kepada banyak masalah. Yang pertama adalah konteksnya. Konteksnya itu tak sama. Okey, satu. Yang kedua, kefahaman Al-Quran tadi, ianya mestilah juga dikaitkan dengan kefahaman asbabun nuzul, dengan matan, dengan ayat-ayatnya, dengan kalimahnya, dan juga dengan mungkin keadaan-keadaan yang lain, iaitu bagaimana Quran itu ditafsirkan dengan pandangan-pandangan Quran sendiri dan seumpamanya. Jadi yang di situ mungkin ada gap yang jelas bila kita hanya memetik ayat Quran untuk kita nak tunjukkan dalam perbincangan pendidikan kita yang kita telah pun ada ilmu integrasi. Sebenarnya, dan kalau saya nak cakap lebih lebih ketika lagi adalah bila kita buat macam ni, seolah-olah kita meletakkan bahawasanya ilmu yang kita buat tadi, ilmu yang kita tulis tadi, macam sama level pula dengan Quran. Okay? Macam sama level in the sense of kita boleh petik mana-mana Quran yang ada untuk kita nak letakkan dalam penulisan kita, dalam buku kita. Jadi seolah-olah macam sama level, sama tinggi dia punya hierarki
ilmu kita dan ilmu Quran ataupun hadis dan seumpamanya. Dan di sinilah cabaran kita. Dan yang ketiga adalah ada satu lagi cabaran dalam konteks bila kita cuba membawa elemen kita nak membincangkan tentang elemen sains, okey, menurut konteks semasa, okey. Dan perbincangan sains dalam konteks Quran dan konteks masa ini sebenarnya dia tidaklah sama ataupun tidaklah kata apa macam ianya akan boleh disaintifikkan. Sebab gini tau, Quran adalah mukjizat, kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Muhammad SAW. Dia adalah prinsip-prinsip agama, prinsip kehidupan, panduan, mukjizat yang spesifik Allah berikan kepada Nabi Muhammad, of course untuk manfaat manusia lah. Tetapi kita tak boleh anggap dia sebagai kitab sains ataupun kitab sejarah, kitab undang-undang, okey, kitab sastra dan sebagainya. Yang menjadi problem adalah bila kita memetik ayat-ayat Quran yang bersifat saintifik itu dengan kita mengandaikan ianya boleh dikontekstualiskan dalam konteks semasa ini, ataupun lebih teruk lagi adalah bagaimana kita menggunakan finding semasa yang kita gunakan pada semasa ini untuk kita nak kata ianya telah pun dibincangkan dalam Quran. Okey, dan itu yang menjadi masalah kepada kesilapan yang berlaku. Di sini sebenarnya dia menuntut kita untuk cuba memahami prinsip sains dalam Islam. Okey, sebenarnya kita kena faham prinsip sains dan teknologi dalam Islam itu secara lebih menyeluruh. Bukan sekadar dengan kita mengambil beberapa ayat-ayat saintifik dalam Quran untuk kita nak gunakan sebagai elemen kita telah melaksanakan integrasi. Jadi itu satu lagi aspek yang mungkin memberi sikit cabaran kepada kita lah. Okey, terus sekalian, itu saya tunjukkan 3 isu dan cabaran lah. Mungkin ada lagi beberapa yang lain yang saya tak sempat nak kongsikan pada hari ini. So, what is the next peranan? Okay, apakah peranan universiti, peranan institusi pendidikan tinggi dan kita ingin menjayakan agenda integrasi ilmu ini? Okay, terus sekalian, bagi saya pertama sekali kita faham ini adalah agenda yang bukanlah kita kata sebagai agenda universiti dan konteks itu universiti yang nak. Okay, maksudnya universiti yang nak, jadi tak semestinya saya perlu atau saya wajar terlibat dalam konteks integrasi ini. Tuan-tuan, saya lebih merasakan sepatutnya kesedaran untuk membawa agenda integrasi ini mestilah datang daripada kehendak diri kita sendiri. Kehendak semua pensyarah, semua pendidik yang berada, yang bertugas di USIP ini. Okay? Kita kena faham begini, kita melihat kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard, okay, sebagai insan yang memegang amanah sebagai wakil Allah di atas bumi ini, yang sebenarnya kita berkewajipan untuk apa? Untuk memastikan kebaikan itu terlaksana, keadilan itu akan mampu menjadi suatu amalan dalam kehidupan. Kita juga ingin menyampaikan dan memandangkan risalah agama. Kita juga ingin berdakwah. Kita juga ingin mengadakan islah dan seumpamanya. Maka kita kena anggap ini tugas kita. Ini adalah suatu perkara yang sebenarnya kalau universiti tak suruh pun saya akan buatlah. Saya akan sedia untuk laksanakannya. Saya akan bersedia untuk menggalas amanah ini. Barulah kita akan ada semangat sikit. Kita akan ada satu kecenderungan dan motivasi yang sendiri, motivasi yang kuat. Kenapa ya? Kerana kita maklum kalau kita hanya terus-menerus menggunakan elemen ataupun approach biasa saja, kita mungkin takkan boleh memberi pembaharuan ataupun membuat pembaharuan dalam kita menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat kita. Okay, kita maklum kehidupan kita ini sentiasa akan berhadapan dengan cabaran, kesulitan, masalah semasa dan seumpamanya, dan dia menuntut kepada penyelesaian.
problem solver ataupun suatu yang bersifat yang akan mampu memberi jawapan. Dan apa yang penting adalah sebagai seorang pesara USIM, kita mesti menyediakan jawapan yang bersifat komprehensif. Bukan jawapan yang bersifat kita anggap dia tidak bersifat holistik dan komprehensif. Dari sini bezanya kita dengan orang lain. Kita akan cuba memberi jawapan yang lebih komprehensif, okey, kamil, okey, yang lebih bersifat seimbang, okey, dan bersifat holistik. Dan di sinilah patut menjadi kekuatan kita yang mungkin tidak ada pada rakan di pusat pengajian yang lain. Itu yang pertamalah yang saya rasa yang patut kita cuba laksanakan di sini. Dan kalaulah kita boleh mulakan sikap ini, yang kedua adalah saya mencanangkan supaya peranan universiti ini adalah bagaimana kepimpinan universiti harus menyediakan platform yang baik kepada semua ahli akademik khususnya atau semua penjawat atau warga universiti untuk memahami elemen ataupun memahami prinsip-prinsip Islamic values itu dengan lebih baik dan sempurna. Di sini saya ada pandangan sendirilah tentang konteks bagaimana kita nak membezakan tentang integrasi of knowledge dengan penghayatan agama. Okay. Bagi saya sebenarnya dia adalah dua benda yang berbeza. Kerana penghayatan agama tadi dia adalah umum, iaitu semua orang harus laksanakannya. Contohnya kita melaksanakan penghayatan dalam menjadi seorang staf yang berintegriti, seorang staf yang sentiasa cuba mengejar kecemerlangan, kemudian mampu contohnya kita menghayati konsep tidak membazir air, okay? Konsep kita efisien dalam pekerjaan, konsep kita bercakap dengan lemah lembut, memberi fakta dan informasi yang tepat dan sebagainya. Itu saya rasa adalah elemen penghayatan agama. Okey, contohnya contoh lain kita bawa kereta, kita tidak bawa kereta dengan dengan menyusahkan orang lain. Okey, kita akan menjaga alam sekitar. Okay, itu penghayatan agama. Tapi integrasi ilmu ini dia adalah agenda yang khusus, iaitu kepada ahli akademik, kepada educationist, kepada educators. Okey. Itu sebabnya saya tidak menyatakan ini harus dibuat oleh semua orang. Okey. Ianya perlukan kepada kemampuan pemikiran, kemampuan daya kefahaman yang baik, okey, dan juga kemampuan untuk memiliki beberapa elemen-elemen memahami falsafah, ilmu falsafah sains, history of science, memahami Quran dan sebagainya yang baik. Okay? Jadi bagi saya integrasi ilmu ini adalah agenda ahli akademik, agenda para pensyarah. Tetapi penghayatan agama, penghayatan tentang kehidupan beragama itu umum, semua orang, ahli akademik ke, staf biasa ke, dia akan terlibat bersama-sama. Jadi yang ini juga kita kena cuba faham dalam konteks perbezaan antara penghayatan agama dan juga integrasi. Yang ketiga, peranan universiti juga adalah untuk kita menyediakan metod, okay? Metod yang sesuai, metod yang relevan dalam konteks apa? Dalam konteks pertama teaching and learning, okay? Dalam konteks research, okay? Dan juga dalam konteks of course pengembangan ilmu itulah. Dan di sinilah saya suka menyatakan ianya memerlukan kepada kegigihan dan fokus yang tinggi. Contoh dalam konteks teaching and learning, kita nak mengadakan integrasi ilmu ini, sebenarnya dia bukan sekadar kepada pedagogi ataupun andragogi saja, tapi dia juga melibatkan konten, okay? Konten yang sesuai, konten yang tepat, okay? Dan juga ianya akan turut melibatkan penghayatan kepada falsafah pendidikan itu sendiri. Bila kita kata kita menjadi seorang pendidik atau guru itu
di sini kita akan dituntut untuk menjadi guru yang bersifat murabbi, guru yang bersifat muaddib, okey, guru yang akan menjadi muallim dan seumpamanya, iaitu dia akan bukan sekadar mengajar atau memindahkan ilmu kepada orang lain, tapi dia juga adalah seorang yang menjadi role model. Di sinilah cabaran kita sebagai ahli pendidik, pensyarah dan sebagainya lah. Kerana kita terpaksa menunjukkan role model yang baik pada para pelajar kita. Ya? Dan di sini kita kena memfungsikan elemen kerohanian kita, elemen thought kita. Okay? Iaitu kita mengajar bukan sekadar untuk menjaga ilmu, tapi kita juga menyentuh peranan akhlak itu sendiri. Okay? Dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita. Dan ini menjadi cabaran kita, kerana selama lebih kurang 2 tahun kita mengajar secara dalam talian, dan anak-anak muda kita mungkin tak dapat melihat dengan jelas bagaimana kita bercakap, berkelakuan, bermuamalah dan sebagainya. Sedangkan ilmu yang bersifat integrasi ini, dia juga akan menekankan aspek-aspek yang tak tertulis ataupun yang tak ada dalam konteks kurikulum yang kita guna itu, tapi dia melangkaui itu, iaitu kita bersifat bersahabat dengan mereka dengan menggunakan elemen-elemen murabbi itu sendiri. Dan konteks metodologi research ini juga penting, kerana research ini tujuannya adalah apa? Okey, kita maklum at least ada 2 tujuan utama research, iaitu untuk kita nak mengembangkan ilmu itu, ataupun kita juga untuk mengembangkan profesional kita sebagai seorang ahli akademik. Tapi yang lebih jelas juga adalah, yang penting lagi, research ini adalah suatu usaha kita, usaha pendidik untuk kita menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. Kita cuba menjadi seorang yang akan boleh memberi panduan kepada ummah, okey, membimbing ummah dan sebagainya. Dan dalam konteks ini, metodologi research itu kenalah menentukan prioriti. Prioriti itu mestilah jelas dan tepat, okey, iaitu kita memastikan elemen-elemen maqasid syarah itu akan digunakan dalam konteks kita menentukan prioriti research itu, okey. Elemen-elemen mafasid dan juga elemen yang bersifat yang baik itu, okey, yang akan boleh kita tentukan kepentingannya, dan juga akan dibandingkan dengan elemen-elemen yang keburukan itu, okey, elemen yang bersifat merosakkan itu. Jadi di sini pemikiran menentukan priority research, menentukan method research, dan juga ahli dan juga mereka yang menjadi member ataupun pendidik itu mestilah juga bersifat akan boleh melibat samakan pelbagai ilmu yang ada dan menjadikan worldview Islam itu sebagai asas kepada kenapa kita melaksanakan riset tersebut. Jadi itu adalah elemen yang kedua dalam konteks ini. Dan yang ketiga yang saya melihat peranan universiti dalam konteks ini juga adalah bagaimana mereka menyediakan proses pembinaan kemejadian diri pelajar itu. Okay? Dan di sinilah kita melihat sebenarnya kekuatan yang ada pada kita di UCM ini adalah kekuatan kita telah pun memiliki satu set kumpulan pelajar yang telah ada asas agama yang baik. Bagaimanapun, suka saya menjarang di sini, sebenarnya perbincangan ilmu agama yang ada di kalangan mereka itu tidaklah kita kata dah mencukupi. Mereka ini perlu terus memahami ilmu agama itu dengan baik. Itu sebabnya kalau tanya saya menyatakan ilmu teras agama itu seperti ilmu fiqh, ilmu ulum Quran, ilmu akidah, ilmu akhlak itu mestilah terus diajar ataupun didedahkan ataupun diberi kefahaman yang bersifat bersesuaian dengan level mereka belajar di universiti. Maknanya kefahaman ini perlu diperkasakan ataupun perlu diperluaskan agar mereka nanti akan boleh menjadi seorang pelajar yang
kekuatan ilmu Islam itu akan boleh membantu mereka memahami ilmu-ilmu yang lain. Dan seterusnya, ianya akan boleh bersifat beramal, diamalkan oleh mereka. Dan ianya juga akan boleh dipraktikkan dengan mudah dan juga dengan bersifat sangat praktikal dan juga kita katakan boleh bersifat universal juga. Universal. Dan kita kena ceritakan perkara ini kerana kalau kita lihat cabaran semasa adalah anak-anak muda kita, daripada kita berhadapan dengan cabaran dunia internet, dunia digital, IR 4.0 yang sikit sebanyak telah juga mempengaruhi nilai-nilai mereka dan menentukan fokus mereka, nilai mereka dan juga yang mempengaruhi cara mereka berfikir, cara mereka bertindak dan sebagainya. Jadi itu peranan yang ketiga lah yang saya rasa kita boleh mainkan dalam konteks sebuah universiti Islam itu. Jadi Dr. Kamarul, saya rasa mungkin cukup setakat ini dulu perbincangan awal saya, kerana dah hampir sejam lebih, dah hampir lebih pada setengah jam saya dah sebut, dan saya memang bercakap ni kerana bercakap tanpa saya melihat pada mana-mana reference, kerana semua saya dah ada slide, jadi saya tak jumpa slide, jadi saya tak mau dia jadi mengelirukan anda atau dan sekalian. Cukuplah setakat ini, dan mungkin lebih susah kalau kita boleh buat perbincangan dan mendengar komen daripada semua yang ada. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Maksuddan Jailani atas perkongsian berkenaan dengan tajuk peranan institusi pendidikan tinggi Islam dalam memertabatkan agenda integrasi ilmu. Saya kira pembentangan yang menyeluruh, merangkumi beberapa aspek seperti isu dan juga peranan. Walaupun tanpa slide, tapi kita dapat mengikuti perbahasan tu satu persatu. Kalau ada slide lagi cantik kan. Okey. Kita buka kepada sesi soal jawab. Jika ada sebarang soalan daripada audien yang hadir pada sesi petang ni, silakan. Ada soalan? Okay, sementara menunggu soalan tu, mungkin saya boleh tanya dululah kot sebagai sepatutnya moderator ni tak boleh tanya doktor, tapi saya tanya jugalah. Sebab peranan nak bertanya ni bukan selalu dapat. Okey, saya nak tanya satu soalan kepada doktor berkenaan dengan kita sebut integrasi ilmu ni kan. Kita ada apa-apa sebagai, kita kata sebagai panduan ataupun rujukan atau kita kata model lah kepada satu agenda yang telah berjaya lah, kita kata mungkin pada zaman sebelum ini ke ataupun zaman abad pertengahan ke, kepada agenda untuk integrasi ilmu, atau kita boleh katakan pada zaman pertengahan semasa zaman lahirnya tokoh-tokoh yang gemilang itu, kita boleh anggap itu sebagai satu model rujukan kita kepada usaha integrasi ilmu. Mungkin doktor boleh komen. Baik, terima kasih Dr. Gubernur Azmi, soalan yang baik itu. Sebenarnya term integration of knowledge itu sebenarnya kita lihat lebih banyak dibicarakan dalam konteks masa lah, dalam konteks kita sekarang ini, kerana kita lebih bersifat react maksudnya kita berhadapan dengan cabaran sekularisme dan izm-izm yang lain yang telah mempengaruhi perbincangan ilmu yang ada, dan oleh kerana ada kesedaran Islam pada diri kita, pada sebahagian besar kita, maka kita cuba untuk menjawab dan cuba untuk menyelesaikan kemelut pemikiran yang salah itu. Jadi kita datanglah dengan term Islamisasi, kemudian integrasi dan sebagainya. Okey. Of course, benda itu bagus. Memang penting untuk kita lakukan. Okay? Bahkan ianya akan banyak membantu pendidik ataupun para pelajar memahami ilmu dengan lebih baik. Okay. Kalau kita nak mengambil model ataupun contohlah yang telah dibuat oleh para ahli cendekiawan kita, ahli ilmuwan kita pada kurun-kurun yang ke-6, ke-7, ke-8 Masihi,
saya tak nampaklah penggunaan term integrasi itu digunakan dengan jelas dalam konteks tersebut. Mereka sebenarnya meletakkan perbincangan ilmu agama, ilmu ataupun ilmu-ilmu itu adalah secara yang secara bahkan kita tak nampak pun dia punya so-called term worldview itu. Worldview macam kita guna sekarang lah dalam konteks semasa ini. Kerana kalau kita lihat atau menyingkap latar belakang saintis kita yang lepas, okay? Kita ambil contoh Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, dan sebagainya. Mereka ini pada diri mereka sendiri, mereka memulakan kehidupan ilmu mereka itu dengan menguasai ilmu agama. Ya, kesemua mereka ini mendalami ilmu agama di tahap yang terbaik. Alim dalam konteks Qurannya, hafal Qurannya, hadisnya, hafal beribu hadis, okay? Dalam konteks memahami akidahnya, akhlaknya, tasawufnya. Jadi benda itu telah pun berada dalam diri mereka, dalam lingkungan pemikiran dan juga amalan mereka. Okey. Kemudian mereka menerokalah kepada ilmu-ilmu yang lain, iaitu ilmu-ilmu yang datang daripada Greek, daripada Parsi, okey, daripada Yunan, daripada Cina, daripada sebagainya itu. Dan ilmu-ilmu yang ada itu sebenarnya tidak terhenti setakat itu saja, kerana ilmu Islam itu telah pun mengembangkan ilmu yang mereka telah terjemah, yang mereka telah tapiskan tadi, dan mereka telah kembangkan dalam konteks perbincangan baharu. Ya, dan sebenarnya dia telah menjadi satu wave baharu, wave di mana kegemilangan ilmu Islam itu, the golden age of Islamic civilization, of Islamic achievement itu, dia bukan, kita tak nampak dia integrasi. Dia seolah memang satu wave yang baru. Okey, dan ianya menjadi suatu rujukan kepada pelbagai tamadun ataupun bangsa yang lain di dunia ini. Dan mereka pula akhirnya mengembangkan ilmu tersebut daripada ilmu yang ditinggalkan oleh ilmu Islam tersebut. Jadi saya melihat model itu ada, tapi dia bukanlah sama macam konteks sekarang ini. Dan sekarang ni kita berkeadaan tak sama in term of penguasaan ilmu agama kita dan juga penguasaan ilmu sains kita, okey, dan juga penguasaan cabaran yang kita hadapi. Itu sebabnya satu benda yang saya rasa agak sekilan juga kalau kita lihat zaman sekarang ni, tapi ini satu penulisan yang agak provokasi lah. Dikatakan, saya lupa di pengarangnya, dia ada tulis dalam satu jurnal yang agak baru juga. Kalau kita nak mengambil contoh pencapaian ilmu sains dan teknologi yang dibuat oleh Barat, dan dibandingkan kita orang Islam ni, okay, ataupun yang dibuat oleh negara dengan Islam, sampai sudahlah memang takkan mampu kita nak kejar, kita nak sama level dengan mereka. Ya, tak mampu. Ambil apabila ilmu dalam konteks perubatan ke, kimia ke, astronomi ke, ketenteraan ke, sebagainya. Kita ambillah negara Islam yang hebat, Turki ke, Malaysia ke, Indonesia sebagainya, pasti takkan mampu nak menandingi pencapaian sains dan teknologi yang ada dalam dunia barat. Jadi itu tak sama dalam konteks ketika kita gemilang pada Quran yang ke-6, ke-7, ke-8 Masehi tersebut. Dan kita yang paling top. Memang kita yang mencapai peak of achievements yang orang lain semua tak boleh nak mencapai sama level macam zaman yang dahulu. Itulah response saya peringkat ni. Terima kasih, Tuan Kamarul. Sama-sama, terima kasih Dr. Rusdan. Okey, soalan daripada sidang pendengar pada hari ini, silakan. Jika ada soalan, saya tengok ruangan chat kalau ada soalan. Belum ada lagi soalan. Tengok dekat FB pula kalau ada. Okey, tak ada soalan.
Tak ada Kalau tak ada, sebelum tutup, saya lah soalan satu lagi pada doktor. Mungkin memang ini sesi untuk peluang saya bertanya lah. Okey, tadi doktor menyebutkan bahawa dari segi kesedaran kan, institusi pengajian pendidikan tinggi Islam ni yang lebih sedar ataupun aware tentang integrasi ilmu ni, terutamanya bahaya sekularisme, dualisme kan. Jadi saya kira mungkin ada usaha ataupun tanggungjawab yang kita pikul sebagai pengajar di institusi pengajian tinggi Islam, dan apa yang kita boleh buat, doktor, supaya kesedaran tentang pentingnya integrasi ilmu ni sampai juga keluar, bukan di peringkat kita saja. Silakan, doktor. Ya, terima kasih Dr. Kamal yang mewakili rekan-rekan yang lain lah. Okey, macam ni bila kita membawa bendera agama, bendera Islam ni, sebenarnya dia ada cabaran. Tak ramai orang yang akan boleh menerima kita dengan baik. Okay? Kerana apa ya? Kerana mereka melihat Islam dalam konteks masa ini dia agak dogmatik. Okay? Agak dogmatik tu bersifat dogma lah, dan bersifat ism atau ideologi. Okay? Apatah lagi bila Islam tu dikaitkan dengan benda-benda yang lebih negatif ya, dengan terorisme, okay? Dan juga mungkin dengan bad practices among politicians dan sebagainya. Of course, itu memang cabaran kita lah. Dan di sinilah apa yang penting adalah untuk kita membawa pertama sekali kefahaman Islam yang universal. Ya, Islamic teaching ni ataupun Islam worldview tadi, dia sebenarnya adalah universal. Dan dia memang akan memastikan bukan sekadar manusia tapi alam, okay? Makhluk yang lain juga terpelihara, okay, terselamat, dan mereka juga akan mendapat hak mereka, apatah lagi manusia, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira rupa, agama dan sebagainya. Dan di sinilah peran kita untuk kita menyatakan dengan jelas dan tepat tentang elemen-elemen agama yang universal ini, dan kita meyakinkan bahawasanya this is the best one, the best practice, the best concept, okay, the best application dan sebagainya. Dan yang kedua, peranan kita dalam konteks ini adalah kita kena memahami dan mendalami beberapa perkara yang saya sebut tadi sebagai worldview tadi. Tadi saya sebut tiga dia. Saya sebut tiga saja. Tapi ada lagi yang lain tentang konsep memahami konsep manusia dan insan dalam konteks agama, memahami konsep sebagai konsep happiness, okay? Konsep pembangunan dan sebagainya lah. Dan kita kena memahami worldview tadi, dan kita cuba contextualizekan, okay, kepada perbincangan semasa. Okay. Katakanlah kita ambil contoh isu-isu counselling, isu-isu penagihan ataupun ketagihan, sama ada ketagihan dadah, ketagihan yang bersifat negatif seperti arak dan seumpamanya. Maka di sini, sebagai seorang ahli pendidik Islam, kita akan mampu melihat perbincangan manusia tadi jauh lebih hebat daripada perbincangan psikologi barat ataupun perbincangan doktor perubatan yang hanya terikat pada biologi dan fisiologi saja. Kita akan pergi pada perbincangan kerohanian yang menyatakan bagaimana manusia tadi dia ada komposisi fizikal dan komposisi spiritual, rohani dan jasmani. Dan di manakah hakikat dari manusia untuk kita betulkan dan transformkan manusia yang ada masalah ketagihan contohnya. Dan bagaimana ianya boleh dihubungkan dengan pemikiran kognitif dan dihubungkan dengan perubatan fizikal ataupun medical. Okay? Dan bagaimana ianya sebenarnya menjadi suatu bukan sekadar komplement tapi menjadi suatu asas kepada transformasi tadi. Jadi itu contoh yang kita kena lakukan. Barulah kita akan boleh menyediakan jawapan yang baik kepada mereka. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan dalam bidang masing-masing boleh fikirkan, okay, di manakah ruang dan peluang untuk kita gunakan ataupun kita tunjukkan aspek-aspek keistimewaan Islam tadi
dan dibincangkan secara ilmiah dan secara sistematik, okey, dan juga secara sebenarnya kita aware tentang apakah gap kekurangan pendidikan barat ataupun sains barat ataupun konsep-konsep barat tadi. Kita boleh tunjukkan kekurangannya. Barulah mereka akan insya-Allah boleh menerima pandangan kita ini. Jadi mudah-mudahan sikit banyak kita mendapat rangsangan ataupun motivasi untuk usaha ini, dan kalaulah kita berterusan membuat benda ini, saya yakin next 10-20 years kita akan di satu universiti yang lebih baik. Okey, kita akan tunjukkan pembaharuan yang tidak ada pada orang lain. Jadi gunakanlah peluang ini semungkin. Tuan-tuan dan perempuan pun masih muda lagi, masih remaja lagi. The next 20 years teruskan usaha ini, tentu akan dapat ataupun dapat untuk mengecapi nikmatnya pada next 20 years. Terima kasih Dr. Kamal Azmi dan PPT atas undangan ini. Maaf atas kesilapan dan kekurangan saya. Dan mudah-mudahan kita terus boleh berbincang terus datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Rushdan Muhammad Jailani atas perkongsian yang saya kira menarik berkenaan dengan peranan institusi pendidikan tinggi Islam dalam memertabatkan agenda integrasi ilmu. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pada sesi petang ini. Pengarah PPT sendiri pun ada, Profesor Madya Dr. Abdul Manan Ismail dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi kita akhiri sesi kita hari ini dengan membaca tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.